Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Insya-Allah pada hari ini kita akan mensyarahkan kitab Az-Zakhirah Al-Musharrafah fima yajibu 'alal muslim an ya'rifahu wa adiyadul ahwal al-mukhtalifah. Karangan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. InsyaAllah pada hari ini kita akan mensyarahkan pada perkara yang pertama dalam kitab ini tentang rukun arkanuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata Habib Umar dalam kitab ini, Arkanuddin Thalatha, Al-Islam wal-Iman wal-Ihsan. Arkanul Islam khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti wa istata'a ilaihi sabila. Di dalam agama ini disebutkan tentang agama itu ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun agama itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-iman, yang ketiga al-ihsan. Jadi kita sebagai orang Islam, kita sebagai umat Islam kena faham bahawa dalam agama itu ada 3 perkara penting. Agama kita Islam 3 perkara penting, 3 perkara penting yang mesti kita ketahui. Yang pertama tentang Islam, yang kedua tentang iman, yang ketiga tentang ihsan. Jadi di sini saya akan huraikan tentang rukun Islam. Disebut dalam kitab ini Arkanul Islam khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama ialah kalimah syahadah. Syahadah an la ilaha illallah, kalimah syahadah penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, utusan Allah. Yang kedua wa iqamus salah. Yang kedua ialah mendirikan solat. Yang ketiga ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Yang keempat wa shaum Ramadan. Yang keempat daripada rukun Islam ialah berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, yang kelima, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, mengerjakan haji di Baitullahil Haram, di Makkah Al-Mukarramah, bagi mereka yang ada kemampuan. Okey. Di sini saya akan huraikan secara ringkas berkenaan dengan rukun Islam. Pertama sekali kita kena faham apa itu rukun. Rukun itu ialah perkara yang penting bagi sesuatu. Maksudnya setiap benda dia ada perkara penting ataupun perkara asas yang menjadi asas terbinanya sesuatu. Kalau diibaratkan sebuah rumah, asas ataupun perkara penting bagi rumah ialah tiang. Tanpa tiang tidak adalah rumah. Begitulah juga agama, dia ada rukun-rukunnya. Jadi rukun Islam itu ada rukunnya. Ada perkara penting dalam Islam yang wajib diketahui dan wajib diamalkan, dilakukan oleh setiap umat Islam. Yang pertama sekali ialah kalimah syahadah. Kalimah syahadah ataupun disebut dalam setengah kitab syahadatain, iaitu 2 kalimah syahadah. Yang pertama yang pertama ialah penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah Ta'ala. Yang kedua ialah penyaksian bahawa Nabi Muhammad itu ialah Rasulullah. Jadi kita sebagai orang Islam, kita diwajibkan mengucap kalimah syahadah ini setiap hari di dalam solat, iaitu kita dalam bacaan tahiyat, tahiyat akhir dalam solat. Bagi orang yang bukan Islam, kalimah syahadah ini menjadi satu kalimah yang wajib disebut untuk mereka masuk ataupun menganut agama Islam. Jadi apabila seseorang yang bukan Islam ingin menganut agama Islam, mestilah mengucapkan 2 kalimah syahadah ini. Dan untuk sahnya kalimah syahadah itu, sebagai menjadi sah untuk dia masuk Islam, apabila dia mengucap 2 kalimah syahadah, seseorang mengucap 2 kalimah syahadah, dia akan dikira masuk Islam dengan 6 syarat. Maksudnya 6 syarat untuk sahkan keislaman seseorang itu.
Secara ringkas saya sebut, yang pertama, orang itu mesti akil, iaitu berakal, bukan orang gila. Yang kedua, orang itu mestilah baligh, telah cukup umur. Cukup umur ni sama ada dia telah cukup umur 15 tahun ataupun dia pernah keluar air mani ketika 9 tahun ke atas, ataupun keluar darah haid ketika 9 tahun ke atas. Itu alamat baligh. Yang pertama tadi kita sebut mesti berakal, bukan orang gila. Yang kedua, mestilah orang baligh, bukan kanak-kanak. Yang ketiga, ghairu mukrah, ataupun tidak ada paksaan. Dia masuk Islam dengan rela hati, sukarela, bukan dipaksa. Yang keempat, mestilah dia mengucapkan dua kalimah syahadah, iaitu dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah, dan dia mengucap juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh satu sahaja, dia mesti dua kalimah. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, mestilah kalimah itu disebut secara berturut-turut, iaitu mualah. Dia tidak boleh kalimah itu disebut secara satu kalimah, lepas tu dia berhenti, lepas tu nanti waktu lain dia sebut pula kalimah yang kedua. Dia mestilah berterusan kalimah itu. Dan yang ke-6, syaratnya ialah mestilah kalimah itu tertib. Ada tertib antara asyhadu an la ilaha illallah dan kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh dialih-alihkan tertib tersebut. Okey. Jadi kita dah sebut tentang 6 perkara berkenaan sahnya kemasukan seseorang ke dalam Islam. Maksudnya, untuk mensahkan seorang itu dah menganut agama Islam ialah dengan 6 perkara tadi. Iaitu, kita ulang balik, yang pertama berakal, bukan orang gila. Yang kedua, dia baligh, cukup umur, bukan kanak-kanak. Yang ketiga, tidak dipaksa. Yang keempat, mestilah menuturkan dua kalimah syahadah. Yang kelima, kalimah syahadah itu secara berturut-turut, tidak ada diselangi dengan benda lain ataupun masanya dalam satu majlis. Dia mesti mengucapkan dua kalimah syahadah. Dan yang terakhir, mestilah kalimah itu dengan tertib antara dua kalimah. Yang kedua, rukun Islam ialah mendirikan solat. Jadi setiap umat Islam wajib mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Solat ini ialah solat yang wajib didirikan. Sebab solat itu ada solat sunat, ada solat wajib. Yang dimaksudkan dengan solat sunat ini ialah, yang dimaksudkan dengan solat yang menjadi rukun kepada Islam ini ialah solat wajib, iaitu solat fardu. 5 waktu sehari semalam: solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan solat isyak. Solat ini telah difardukan pada malam Isra' Mi'raj. Solat telah difardukan kepada kita umat Islam, disyariatkan kepada kita umat Islam. Diberi kefarduan itu kepada Rasulullah SAW pada malam Isra' dan Mi'raj. Jadi berkenaan dengan solat, ia adalah rukun Islam, benda yang wajib. Mesti setiap orang mendirikan solat. Yang cukup syaratnya, setiap orang mesti mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Dan wajiblah kepada ibu bapa untuk menyuruh anak-anak mendirikan solat ketika umur 7 tahun. Menyuruh anak-anak mendirikan solat ketika umur 7 tahun, dan memukul mereka jika mereka meninggalkan solat dengan pukulan yang menakutkan, bukan pukulan yang menyakitkan, ketika umur mereka 10 tahun. Yang ketiga, rukun Islam ialah mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat adalah salah satu dari rukun Islam, disebutkan ialah rukun Islam yang ketiga. Zakat ini difardukan, disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Dan zakat ini secara ringkasnya, zakat terbahagi kepada dua. Yang pertama, zakat badan, disebut zakat badan, iaitu zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Yang kedua ialah zakat harta. Zakat harta ini ada terbahagi kepada 6, iaitu 6 harta yang diwajibkan zakat. Yang pertama, zakat haiwan. Yang kedua, zakat tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, zakat emas dan perak. Yang keempat, zakat harta galian ataupun harta lombong. Yang kelima, zakat harta karun. Yang keenam, zakat perniagaan. Jadi ini adalah zakat yang termaktub dalam
kita hukum-hukum fiqh yang kita belajar dalam kitab-kitab tentang pembagian zakat, difardukan zakat itu kepada 6 harta. Itu tentang zakat secara ringkas. Dan yang keempat rukun Islam ialah puasa. Kita berpuasa di bulan Ramadan. Puasa ini disyariatkan pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah. Sebenarnya dia disyariatkan bersama-sama dengan zakat tadi pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat berpuasa di bulan Ramadan ini sepanjang hidup baginda sebanyak 9 kali. 9 kali puasa. Dalam 9 kali Nabi puasa tu, satu kali sahaja Nabi puasa penuh 30 hari. Yang lainnya semua 29 hari. Itu zakat puasa di bulan Ramadan. Itu ialah rukun Islam. Dan begitu juga ibu bapa, seperti mana solat, ibu bapa juga mestilah melatih anak-anak daripada kecil lagi supaya dah biasa dengan puasa, supaya tidak membebankan mereka apabila mereka telah dewasa. Yang kelima rukun Islam ialah haji, iaitu mengerjakan haji di Baitullahil Haram di Makkah Al-Mukarramah bagi orang yang berkemampuan. Haji ini disyariatkan pada tahun ke-6 Hijrah. Haji disyariatkan pada tahun ke-6 Hijrah, dan ada ulama mengatakan pada tahun ke-9 Hijrah. Dan haji ini banyaklah kelebihan. Haji ini wajib kepada setiap umat Islam seumur hidup sekali. Jadi haji ini banyaklah kelebihannya. Antaranya disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza' illa al-jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima itu tidaklah ada balasan baginya daripada Allah Subhanahu taala kecuali syurga. Jadi disebut di sini ialah haji bagi mereka yang berkemampuan. Berkemampuan di sini dari dua segi. Yang pertama dari segi kesihatan tubuh badan, kekuatan tubuh badan, kemampuan tubuh badan untuk mengerjakan amal ibadah ketika haji. Dan yang kedua, kemampuan itu dimaksudkan dengan kemampuan dari segi harta, iaitu mereka yang mempunyai harta yang cukup untuk perjalanan pergi dan balik dan perbelanjaan ketika di sana di Mekah ketika mengerjakan haji. Dan juga mereka mesti ada perbelanjaan untuk anak isteri ataupun orang yang di bawah tanggungan mereka yang masih tinggal di negara mereka. Maksudnya dia kena ada duit yang cukup untuk perbelanjaan dia dan perbelanjaan anak isteri yang ditinggalkan sepanjang waktu dia mengerjakan haji. Jadi itu sekadar yang kita dapat terangkan secara ringkas tentang rukun Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa dalam sesi yang seterusnya, insya-Allah.